Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak sahabat semua. Ya, dikatakan sebuah portal ataupun NGO yang membuat satu fitnah dan juga tuduhan berat ke atas kerajaan kita Malaysia. Dan hari ini sahabat semua di dalam Dewan Rakyat, ya, Datuk Seri Saifuddin Nasution ya membuat satu pendedahan menjawab segala fitnah dan juga tuduhan berat ini. Dan Datuk Seri sendiri menyatakan bahwa dia akan berjumpa dengan mereka untuk ya mereka menyatakan bukti sekiranya mereka tidak punya bukti, sekiranya tidak mereka akan diambil tindakan yang sewajarnya. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. Jemput Tuan Lim Guan Eng Bagan. Jumlah sisa pepecah dilupuskan iaitu sebanyak 243,000 metrik tan. Bagaimanapun trend ini menunjukkan penurunan sisa makanan sebanyak 3.7% berbanding tahun 2020. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua ahli yang berhormat dan selamat menyambut bulan Ramadan Ahul Mubarak. Terima kasih. Bagan minta yang berhormat Menteri Dalam Negeri menyatakan tentang laporan baru Human Rights Watch yang mengkritik kerajaan menindas kumpulan pelarian di dalam pusat tahanan yang penuh sesak, melebihi kapasiti dan wujud kematian di kalangan golongan rentan dan kanak-kanak. Nyatakan kedudukan sebenarnya dan bilangan kematian serta apakah rancangan dalam menangani ini. Terima kasih. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Ketua, terima kasih. Sahabat saya dari Bagan. Saya mulakan dengan mengucapkan Ramadan Karim kepada sekalian umat Islam. Tan Sri Ketua, ada 20 depo immigration di negara kita. Kapasitinya 20,650 sehingga 7 Mac 2024 jumlah yang tinggal di depo immigration 13,635. Under capacity, jadi dakwaan Human Rights Watch punya report tertolak dengan sendirinya. Biar angka berbicara. Adakah sesak? Jawapannya tidak. Yang kedua, Bagan ingin tahu dari segi yang tinggal di dalam berapa ramai ya. Myanmar paling ramai 4,541. Diikuti Indonesia 3,797, Filipina 2,914, Bangladesh 1,000, Thailand 329, lain-lain 1,054. Kenapa mereka berada di dalam? Pertama, mereka terdiri daripada orang yang selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan, dijatuhkan hukuman oleh mahkamah negara kita. Sementara tunggu untuk diusir, Jabatan Imigresen kena berurusan dengan pejabat kedutaan asing supaya disediakan travel document atau dokumen perjalanan. Lagi cepat travel document dikeluarkan, lagi cepat kita hantar mereka balik. Yang kedua adalah mereka yang ditangkap di bawah pelbagai kesalahan akta imigresen dan akta pasport. Boleh jadi terlebih tinggal, salah guna pas, boleh jadi juga tak ada dokumen sama sekali. Jadi kita letak mereka di dalam untuk selesaikan siasatan, serahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya sebelum mereka dituduh ataupun tidak. Jadi sementara proses itu berlaku, mereka kita letak di depo immigration. Ada juga pemegang kad UNHCR. Tapi mereka terdiri daripada orang yang melakukan kesalahan mengikut undang-undang. Terlibat dadah, kes rogol, kes bunuh pun ada. Kes curi rare earth di Sek Kedah pun ada. Dia curi, kemudian walaupun dia pegang kad UNHCR, dia melakukan kesalahan. Jadi kita tangkap. Baik. Berapa banyak kita belanja untuk uruskan 20 depo ni? 123 juta tahun lepas. Makan saja 80 juta. Bila kita usir, kita bayar duit feri. Bila kita usir, kita bayar duit kapal terbang. Begitu sekali kita jaga, tapi Human Rights Watch report ni kata kita torture sampai kematian. Sebab akibat daripada laporan ini, PSC Parlimen diketuai Selayang telah memanggil KDN, Jabatan Imigresen,
untuk menjawab persoalan. Begitu juga HRW ni diminta memberi keterangan. Saya dipahamkan dalam keterangan itu ketika diminta pembuktian di mana torture berlaku, di mana kes kematian, kem mana, di Berkenu, di Belantik, di Semenyih, di Pekan Nenas, di Tawau, di Bido, 20 kem, di mana torture berlaku dan di mana kematian berlaku seperti disebut. Satu cebis bukti pun tak dapat mereka kemukakan, tapi laporan telah mereka syarah satu dunia. Ini hakikat yang saya kena bentangkan secara terus terang di dalam Dewan ini. Terima kasih. Sila Bagan. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang lengkap. Dan saya juga terkejut bila Yang Berhormat Menteri tidak ada satu kematian pun atas torture, penganiayaan yang dilakukan. Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk melawani ataupun menangani tuduhan yang tidak berasas ini? Dan pada masa yang sama, saya juga ingin tahu kerana tempoh tahanan berapa lama, yang paling lama berapa dan secara purata berapa lama. Dan akhirnya, kerana isu pelarian adalah satu isu yang besar di kalangan masyarakat tempatan. Contohnya dalam kawasan saya, Bagan, ada kawasan kampung pelarian Rohingya, di mana orang-orang kampung begitu tidak puas hati sekali. Sampai saya rasa pun ada dengar, sampai masjid pun mereka tak boleh dengar. Itu tak berapa betul lah, pun dihalang. Tapi akhirnya diselesaikan dengan baik. Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini, khususnya di masyarakat tempatan? Dan semua pun dia under capacity 13,000. Adakah ada jumlah pelarian di luar daripada pusat tahanan? Terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Kita sedia maklum kita Malaysia bukan negara anggota konvensyen mengenai status pelarian. We are not signatory to it. Tapi keberadaan UNHCR di negara kita adalah satu badan antarabangsa yang membuat pendaftaran berkenaan dengan pelarian. Ya. Jadi UNHCR melaporkan mereka telah mendaftar hampir 189,000. Kementerian Dalam Negeri, kami juga ada usaha membuat pendaftaran. Tapi kami hanya dapat mengumpul sekitar 40,000. Kerana itu, data pelarian ini dia tidak menampakkan jurang yang besar. Jadi apa langkah kita? Pertama, Kementerian Dalam Negeri engage dengan UNHCR. Kita kata lebih baik kita adakan perkongsian data, kita silang semak, kemudian daripada situ barulah kita boleh meneruskan usaha untuk menangani isu pelarian ini. Itu isu pelarian, ya. Soalan asal adalah tentang depo. Okay? Dan hari ini pun kerjasama kita dengan UNHCR sangat akrab. Ya. Misalnya, kalau mereka ada maklumat yang mereka perlukan identiti mana-mana individu yang mereka diberitahu ada di dalam depo kita, kita sendiri akan mengiringi UNHCR bawa mereka, depo KLIA, depo Semenyih, untuk mengatur temu dengan individu bagi mengesahkan identiti. Sampai ke situ. Kadang-kadang pemegang kad UNHCR ni dah tamat dah tempoh hukuman. Jadi dia tak ada tempat, jadi kita letak di depo. Tapi UNHCR menulis kepada kita mohon pembebasan. Kita akan bebaskan mereka. Sebab tugas UNHCR adalah mendaftar pelarian, kemudian mencari negara ketiga. Mereka tak boleh berlama-lama di sini. Untuk makluman Bagan, tahun lepas saja, di depo immigration ni kita telah pun hantar balik ke negara mereka seramai 41,658. Kita dah hantar balik. Tapi semakin kita hantar, ada juga yang masuk balik melalui operasi-operasi kita. Tapi apakah kesesakan? Jawapannya tidak. Ya, kita sebuah negara yang betul-betul mengikut undang-undang, menjalankan tindakan berdasar pada sifat ihsan dan kemanusiaan. Makan 5 kali sehari Bagan, untuk makluman. Dan kita belanja 80 juta and those are taxpayers money. And yet laporan macam ini keluar mengatakan torture sampai mati. Ini sangat tidak bertanggungjawab. Saya sendiri telah menjemput mereka verbally. Saya akan mengutus surat untuk mereka tampilkan bukti kepada saya. Mungkin mereka ada reservation untuk bentang pada PSC, tapi saya akan segera untuk ambil tindakan.
Yang penting adalah memberi penjelasan. Saya ucap terima kasih kerana PAC juga memberi ruang kepada immigration untuk melakukan rebuttals dan kami akan memberikan kerjasama dengan harapan bahawa versi yang lebih kredibel ini daripada kami akan dapat diwar-warkan bagi menetraliskan semua tuduhan ini. Terima kasih. Tahanan. Ya, Ketere. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya kepada pemegang kad UNHCR ni, kalau kita tengok sekarang ni mereka begitu bebas sekali. Di kawasan saya sendiri ada pusat tahfiz oleh pemegang UNHCR ni, iaitu orang Myanmar. Kemudian dia ada kedai runcit. Kemudian ada apa ni? Money changer. Dia buka money changer untuk dia. Ada di kawasan Ketere. Jadi begitu ramai dia di kawasan saya nak tahu adakah UNHCR ni kita cek betul ke tidak pemegang kad, ataupun dia dapat secara bayar secara secara haram ke macam mana ke. Jadi saya nak tahu, dan apakah langkah-langkah Kementerian Dalam Negeri sekarang ni untuk stop dia daripada membuat aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi. Sila Menteri. Terima kasih Ketere. Tentunya saya tak boleh jawab bagi pihak UNHCR kan? Cuma kita apabila membuat serbuan, berlaku tangkapan, kita akan semaklah. Kalau dalam semakan kita tu mendapati mereka memegang kad UNHCR, kita tak tahan lah. Kita lepaskan dia lah. Itu saja yang kita lakukan. Tapi kalau dia tak ada dokumen sama sekali, kita hantar ke depo. Kalau dia ada pas tapi dia salah guna, kita hantar ke depo. Tapi kalau dia overstay, ramainya dalam depo adalah terlebih tinggal. Dia patut balik tapi dia berlama-lama. Kita hantar ke depo, kemudian kita berurusan untuk hantar balik. Baik. Tapi kalau dia pegang kad UNHCR, negara kita sekarang ini berdasarkan kepada arahan Majlis Keselamatan Negara, saya lupa arahan nombor berapa, maknanya kita treat pemegang kad UNHCR itu begitu. Okey ya. Jadi sebab itu jumlah mereka adalah sekitar 189,000 angka yang dilapor oleh UNHCR. Jadi keberadaan dia di negara kita tentunya seperti yang disebut oleh Ketere, mereka ada aktiviti harian mereka to earn living, meneruskan kehidupan. Dia buat aktiviti seperti yang disebut. Jadi dari sudut pendirian kerajaan hari ini, seperti juga kerajaan yang lepas, adanya pemegang kad itu, bila berlaku penahanan yang kita lakukan, saya kata kita tidak hantar mereka, melainkan mereka melakukan kesalahan di bawah undang-undang negara kita. Ada kesalahan dadah, ada kesalahan rogol, ada kesalahan bunuh. Mereka dah dijatuhkan hukuman, rogol misalnya, jenayah berat. Dan bila mereka selesai menjalani hukuman, mereka dilepaskan. Jadi depo imigresen juga pegang mereka. Tapi kalau kes kesalahan kecil-kecil, setelah mereka menjalani hukuman, kita letak di depo, UNHCR tulis untuk mereka ni dibebaskan, kita bebas. Tapi kalau kesalahan jenayah berat, kalau kita bebas, dia mengancam pula keselamatan nyawa rakyat kita. Jadi itu pertimbangan yang Jabatan Imigresen sentiasa berdepan hampir setiap masa dalam mengurus perkara ini. Terima kasih. Saya jemput sandakan. Terima kasih Datuk Seri atas yang Puan Menteri atas jawapan yang sangat jelas. Tetapi soalan saya adalah, kalau di sana kan kami tahu memang ada banyak pemegang IMM 13 yang diisu oleh UNHCR 30 tahun lalu. Jadi bagaimana kami mau memastikan pemegang IMM 13 ini masih orang yang diisukan pada 30 tahun lalu, sebab sekarang kami tidak boleh pastikan sama ada yang pemegang ini adalah orang yang diisu pada 30 tahun lalu. Yang kami tahu juga IM 13 sudah dijual oleh kalangan, kalau ada yang orang yang sudah meninggal dunia tetapi kad mereka sedang dijual di pasaran yang ada pasaran gelap lah ya. So boleh minta Yang Menteri jawab soalan saya. Thank you. Silakan. Terima kasih sandakan. Tan Sri Dipertua, keberadaan warga asing
yang tinggal di Sabah itu memaksa kepada tahun 2022 sehingga ditubuhkan Royal Commission of Inquiry. Hal yang disebut oleh Sandakan itu hanya mengesahkan penemuan dalam laporan tersebut. Baik. Hari ini langkah yang kita ambil ialah Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Negeri Sarawak, Kerajaan Negeri Sabah, kita wujudkan jawatankuasa yang difungsikan bersama oleh saya dan Ketua Menteri Haji G, iaitu jawatankuasa pengurusan warga asing. Ini sedang kita laksanakan sekarang, bukan cadangan, sudah pun tertubuh. Jadi Jabatan Ketua Menteri ada satu bahagian kerja dia adalah untuk membuat bancian. Sekarang mereka sedang buat bancian tentang keberadaan warga asing, termasuk yang memegang segala aneka PAS yang telah dikeluarkan terdahulu. Untuk kita merangka langkah ke depan, dia mesti berasaskan kepada fakta yang tepat. Jadi tugas itu sekarang diambil dan dijalankan oleh Kerajaan Negeri Sabah, khususnya di bawah Jabatan Ketua Menteri. KDN kemudiannya akan bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah untuk merangka langkah ke hadapan yang bukan saja isu kad IM yang disebut oleh Sandakan tadi, ya. Di Sabah keadaannya lebih kompleks, terutama dengan masyarakat yang diistilahkan sebagai Palau yang tinggal di kawasan di rumah air ini kan, yang jumlahnya juga besar, puluhan ribu, yang mempunyai masalah identiti. Ya, ada yang datang dari Filipina, datang dari Indonesia, beranak pinak di situ dan segala macam. Jadi kalangan NGO mereka akan bahaskan soal apa masa depan pendidikan mereka. Bagaimana pula peluang mereka untuk mendapat kesihatan. Kadang-kadang mereka melahirkan anak pergi ke klinik atau hospital. Kemudian dia tak selesaikan bil hospital. Anak dia terpaksa ditinggalkan. Kemudian anak ditinggalkan macam ni walaupun mak bapak tak ada identiti warga negara, tapi mengikut undang-undang sekarang pelbagai pihak kata mesti bagi warga negara. Itu keadaan yang sangat kompleks yang kita nak kena selesai satu-satu. Ya, kerana itu langkah yang boleh saya kongsi sekarang adalah peringkat pertama, jawatankuasa bersama ini sedang berfungsi, Jabatan Ketua Menteri sedang menjalankan proses bancian dan pada akhir angka itu kita perolehi satu rencana yang lebih komprehensif menyeluruh akan kita rangka. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Wan Saifuruddin bin Wan Jan, Tasik Glogor. Terima kasih Yang di-Pertua. Alright guys, so itu dia antara pencerahan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution, ya, berkaitan dengan tuduhan dan juga fitnah yang dibuat, ya, oleh sebuah, siapapun tidak pasti, NGO ataupun media ataupun apa, tapi yang jelas ini adalah satu tuduhan yang berat, ya, kepada negara kita, kepada kerajaan khususnya. Kononnya ada sehingga meragut nyawa, di torture dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, semua itu tidak pernah berlaku. Jadi kita harapkan perkara ini harus diambil tindakan segera, disiasat, dan jika benar semuanya ada tuduhan dan fitnah ini, kerajaan harus ambil tindakan yang segera. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.